Testing suara, bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara cantik. Signal okey, signal okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tukarkan setting sikit. Terlalu cerah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat sambung lagi belajar bahasa Arab percakapan. Kita belajar bahasa Arab percakapan kerana kita mahu memahami Al-Quran. Jadi bersama saya Ustaz Muhammad Indallah, kita belajar memahami Al-Quran melalui percakapan bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 8 pagi secara percuma. Jadi siapa yang belum follow lagi page Pusat Tahfiz At-Taqwa, silalah pakat-pakat follow dan juga like dan juga share pada sahabat-sahabat anda semua. Okey. Jadi insya-Allah kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini. Okay. Perkara yang kita akan bincangkan pada pagi ini adalah bahagian yang kita telah masuk pada minggu lepas ataupun 2 minggu lepas, iaitu tentang ringkasan bagaimana untuk membina ayat. Gitu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi yang kelima sampailah habis insya-Allah. Dalam masa yang sama kita ingin ucapkan terima kasih kepada Pusat Tahfiz At-Taqwa kerana beri peluang kepada kita untuk belajar bahasa Arab bersama-sama. Bagi sahabat-sahabat yang belum ada buku ataupun kitab, ini dia kitab yang kita gunakan, Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Tak pastilah macam ni ke macam ni. Okey. Macam ni. Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Okey. Jadi insya-Allah siapa yang belum ada silakan adakan supaya kita jadi mudahlah sesi pembelajaran kita insya-Allah. Okey, sekarang kita berada di unit 3, yakni tempat tinggal al-maskan, muka surat 67. Tamam. Fi safhah 67. Okey. Jadi bahagian dia adalah at-tarakibun nahwiyah. Bukan tarakibun nahwiyah. Ustaz lupa nak tukar dia punya nama ni. Mulakhas at-tarakib. Ni tolong faham. Mulakhas at-tarakib, ringkasan pembinaan ayat. Jadi sekarang kita berada di nombor yang kelima. Okey. Nombor yang kelima. Naam. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khairin insya-Allah? Man yujad huna? Apa khabar semua? Semuanya sihat ke? Siapa yang ada di sini? Naam. Yallah. Al-an fi al-khamis. Sekarang kita berada di yang kelima. Jadi bahagian kelima ini sangat penting. Fi raqam al-khamis muhim jiddan. Tahu tak sebab apa? Hal ta'rifuna limadha? Lianna hadhihi al-jumlah nuridu an nu'abbir iradatana. Sebab ayat ini kita nak memberitahu tentang apa keinginan kita. Jadi penggunaan ayat ini dalam percakapan memang sangat-sangat penting. Fa istikhdamu hadhihi al-jumlah muhim jiddan. Muhimmatun jiddan. Setiap hari kita tak terlepas daripada menginginkan sesuatu. Jadi kullu al-yawm la yakhruj min an nurida syai'an. Kan setiap hari tak terkeluar kita mesti ada nak sesuatu. Nak makan, nak minum dan sebagainya kan.
Jadi ini adalah pembinaan ayat bagaimana untuk menyatakan keinginan kita. Jadi tolong diingat dan juga dihafal lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhtalam, kaifa haluki? Hal anti bi khair? Naam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon baca dan juga tolong terjemahkan di dalam ruangan komen. Uridu syaqqatan min fadlik. Uridu sitaratan min fadlik. Uridu arikatan min fadlik. Uridu thalajatan min fadlik. Uridu sajjadatan min fadlik. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fina, amin wa iyyakum. Okey, naam. Al-an uridu minkum an tutarjimu hadhil jumal. Naam. Saya mahu anda semua tolong terjemahkan ayat-ayat ini. Wa uktubu jawabakum fi at-ta'liqat. Tolong tulis jawapan anda di dalam ruangan komen. Li'anni uridu hal antum fahimtum atau ma fahimtum. Sebab saya nak tahu awak semua faham ataupun tidak. Naam. Wa insyaallah ba'da qalil nahnu nujarib atau natajarab istikhdamu hadhihi at-tarkib, hadha at-tarkib ila syai'in akhar. InsyaAllah lepas daripada sahabat punya penterjemahan ni, selepas ini kita masuk pada latihan macam mana nak guna pada keadaan yang lain. Pada bahagian lain. Naam. Yalla, man yutarjim, man khalas yutarjamah. Siapa dah selesai terjemah? Waalaikumsalam ya Ukhta Zainab Baharuddin. Alhamdulillah, ana bi khair. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa haluki anti? Naam. Okeylah. Mandangan belum ada yang jawabkan apa terjemahan dia. Uridu syaqqatan min fadlik. Ini semua menyatakan keinginan, apa panggil? Barang-barang lah. Contohnya syaqqah, seperti kita dah belajar, itu maksudnya ialah apartmen. Kalau saya nak kata saya mahu apartmen, boleh, please, kita sebut ayat ni. Uridu syaqqatan min fadlik. Sama jugalah dengan benda-benda yang lain. Sitaratan, arikatan, salajatan, sajjadatan. Tamam? Saya mahu langsir. Boleh. Uridu sitaratan min fadlik. Saya mahu sofa. Boleh. Uridu arikatan min fadlik. Saya mahu peti ais. Boleh. Uridu salajatan. Boleh. Uridu salajatan min fadlik. Saya mahu tikar. Boleh. Uridu sajjadatan min fadlik. Begitu. Jadi insya-Allah begitulah cara untuk kita nak menyatakan keinginan. Faham? Macam contohnya nak barang-barang ni, nak barang-barang tu. Dan tolong perhatikan kesemua belakang ini berada di baris atas. Siapa yang pernah belajar nahu, ini namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi keadaannya begini. Adapun bagi yang tidak pernah belajar nahu, tata bahasa, tidak ada masalah. Ikut sahaja. Selepas uridu tu kita bacalah macam ni, okey? Contoh, saya mahu makanan. Uridu ta'aman. Saya mahu minuman. Uridu syaraban. Saya mahu ayam. Uridu dajajan. Saya mahu nasi. Uridu aruzan. Saya mahu roti. Uridu khubzan. Contoh begitu. Okay, jadi sekarang ni sahabat-sahabat sudah tahu, alhamdulillah. Sekarang ni macam mana ni? Kalau kita tengok gambar, agak-agak dia nak apa tu? Cuba bagi tahu. Saya mahu, tengok tu. Saya mahu apa tu? Saya mahu makanan. Dalam bahasa Arab macam mana kita nak sebut? Tolong tuliskan jawapan anda di dalam ruangan komen. Naam ya ikhwanana. Kaifa naqul hadhihi surah?
Gambar ni. Gambar ni macam mana kita nak cakap? Agak-agak macam mana? Bismillah. Saya mahu makanan. Masya Allah, syukran ya Ukhta Zainab. Saya mahu apartmen kereta. Lah kereta. Langsir seperti sejuk karpet. Bagus, bagus. Sitarah bukan sayyarah. Tamam. Tapi Ustaz suka Ukhti Zainab sebab dia telah cuba terjemahkan semua sekali. Ahsanti. Cuma bukan kereta. Sitarah ialah langsir. Tamam. Sitarah langsir. Okey, untuk gambar ni, dia kata perut saya lapar, saya mahu makanan. Jadi ayat yang betul adalah uridu ta'aman. Saya mahu makanan. Begini tulis. Penggunaan saya mahu makanan adalah begini. Oops. Uridu ta'aman. Okey, tengok ada tak yang sama buat dengan Ustaz? Uridu ta'aman. Contoh kalau kita tengah lapar kan, kita dah cakap dengan kita nak cakap dengan kalau kita nak makanan kan, kita cakap dengan restoran Pak Arab, cakap uridu ta'aman. Saya mahu makanan. Ataupun nak shawarma, pakai macam tu jugalah. Uridu shawarma. Gitu. Tamam? Okey, bagus. Masya Allah. Cantik. Ustaz letak situ baris atas tanwin lah. Sebab beginilah cara yang disebut. Macam tadi kan, uridu sajadatan, halajatan, arikatan, syakkatan. Sama jugalah. Walaupun dia kalimah muzakkar ta'aman. Okey. Kalau ni, cuba bagi tahu. Agak-agak dia nak apa? Saya mahu apa ni dia? Ditunjuk. Saya mahu buang air. Okey, tu buang air tu kata kerja. Kita nak jadikan dia kata nama je. Saya mahu tandas contohnya. Kalau saya mahu tandas, kita gunakan uridu juga. Cuma nak kena tukar sikit lah. Okey, kena tukar sikit. Bukan ta'am, ta'am makan. Okey. Uridu apa? Tandas bahasa Arab? Naam. Uridu, okey, siapa yang buat sebegini betul. Uridu hammaman. Gitu. Naam. Uridu hammaman. Kalau nak kata saya mau ke tandas ataupun saya mahu tandas. Uridu hammaman. Ini maksudnya saya mau buang air tu jugalah maksudnya. Bukannya mahu sebiji tandas tu, bukan. Maksud saya mau tandas ni adalah saya mau ke bilik air tu. Uridu hammaman. Okey, bagus. Yang terakhir, cuba buat ni. Uridu apa ni? Nampak tak? Ada dolar kat sini. Agak-agak dia nak apa ni? Mau duit. Kan? Mau duit. Duit bahasa Arab apa? Cuba try. Ya ikhwah. Uridu madha? Uridu. Okey. So, kalau kita tak ada duit ataupun kita nak minta suami kita duit, kan? Nak bayar yuran belajar contohnya, belajar bahasa Arab atau belajar ngaji, kan? Okey, kita cakap uridu duitan. Bukan duitan. Uridu fulusan ataupun uridu nuqudan. Ada dua lah. Uridu fulus, uridu nuqud. Mana satulah? Dua-dua boleh. Tamam? Uridu fulusan, uridu nuqudan. Dua-dua boleh. Tengok sahabat punya jawapan. Uridu ila hammam. Okey. Uridu fulusan.
RM2. Oh tidak, RM2. RM1. أريد فلسا. Yang lain tak ada lagi. Okey, jadi itulah dia kalau kita nak menyatakan keinginan. Jadi yang paling penting, sahabat-sahabat kena ingat, kalau nak kata saya mahu, gunakan uridu. Tak tahu perkataan bahasa Arab, guna je bahasa Melayu dulu. Lepas tu catat dalam buku perkataan yang saya nak tahu bahasa Arab. Contoh, saya mahu buku. Tak tahu buku bahasa Arab, tulis dulu buku apa. Lepas tu baru cari. Oh, buku kitab. Jadi sebut uridu kitaban. Lepas tu kita tengok kawasan sekeliling kan. Okey, kita ada contohnya tuala. Tuala bahasa Arab apa? Tak tahu, tulis tuala. Saya mahu botol. Botol tak tahu, tulis botol. Lepas tu cubalah terjemahkan dulu. Cari kat kamu. Oh, dah tahu. Okey, uridu ka'san contohnya. Mahu gelas. Uridu zujajatan. Saya mahu botol. Uridu apa contohnya gitu. Tamam? Kenapa guna alif di hujung Ustaz? Sebab tanwin baris atas. Okey. Ada bahagian penulisan, bab penulisan ataupun insya'. Okey. Untuk tanwin baris atas di akhir ayat, di akhir perkataan lebih tepat lagi. Tanwin baris atas semuanya kena letak alif. Tamam? Tanwin baris atas. Melainkan beberapa perkataan je. Semuanya kena letak alif. Kalau tengok dekat Quran, memang akan jumpa. Wallahi. Ada tak dekat contoh Ustaz? Ada kat sini. Okey, tak apa Ustaz bagi contoh. Kalau ikhwah semua lihat di dalam surah Al-Kahfi, okey, biar Ustaz cuba paste kat sini. Memang akan jumpa begitu. Melainkan beberapa huruf sahaja. Contoh macam ta marbutah, dia tak nampaklah alifnya. Contoh macam hamzah yang apa nama? Yang macam tu pun tak jumpa juga. Tak akan nampak juga. Kahfi. Tak nampak dia punya alif lah. Tapi yang lain huruf semua ada. Semua huruf lain ada. Okay. Kita ambil ayat yang pendek. Ayat nombor 3 daripada surah Al-Kahfi. Surah Maryam sama sebab dia banyak apa ni? Huruf terakhir perkataan tu berbaris atas. Okay, boleh lihat di sini. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Makithina fihi abadan." Nampak tak? Tanwin baris atas je dekat hujung perkataan dia kena ada alif. Dalam penulisan begitu. Dalam penulisan. Jadi kalau bahagian waqaf kita bacalah abada. Tapi baris bawah tak ada. Baris depan pun tak ada. Itu bahagian apa panggil? Cerita pasal penulisan punya soalan lah. Okey, terima kasih Ukhti Zainab kerana bertanya. Mari kita pergi kepada bahagian yang lain. Sudah tahu macam mana nak meminta sesuatu? Sekarang kita nak menyatakan sesuatu. Bahagian ni penting bila kita nak menggunakan nombor susunan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kedudukan satu benda. Nak menyatakan satu benda tu dekat bahagian mana? Yang ke berapa punya susunan? Ini. Jadi kena ingat. Tengok tu, cuba baca dan terjemah. Sahabat-sahabat boleh terjemah terus. Baca sekali dengan Ustaz. Sambil-sambil baca, sambil-sambil terjemah. Faham? Asyaqqatu fi dawril awal. Asyaqqatu fi dawril thani. Asyaqqatu fi dawril thalith. Asyaqqatu fi dawril rabi'. Asyaqqatu fi dawril khamis. Nampak? Cuba baca dulu. Lepas tu terjemahan sekarang. Jadi di sinilah nak menyatakan kedudukan syaqqah tu. Di mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga.
Daur di sini, tengok Ustaz nak tengok, sahabat-sahabat ingat tak daur tu apa? Cuma di sini nampak jelas lah. Al-awwal yang pertama. Al-thani yang kedua. Al-thalith yang ketiga. Al-rabi' yang keempat. Al-khamis yang kelima. Tamam? Jadi daur ni maksudnya apa? Daur maksudnya tengok belum ada yang terjemah. Daur maksudnya ialah tingkat. Tamam? Jadi dia nak bagi tahu di sini kedudukan apartmen itu di tingkat yang mana satu. Tamam? Jadi ini jawapan dia. Asyaqqatu fi dauril awwal. Apartmen ni di tingkat pertama. Asyaqqatu fi dauril thani. Di tingkat dua. Asyaqqatu fi dauril thalith. 3. Asyaqqatu fi dauril rabi'. Di tingkat 4. Asyaqqatu fi dauri al-khamis. Faham? Itu kalau nak menyatakan satu kedudukan. Ini penting. Bukan je kita nak nyatakan kedudukan apartmen contohnya. Benda-benda lain juga boleh diguna pakai. Tapi sebelum kita cuba lihat apa bahagian-bahagian yang boleh dipakai, sebab Ustaz ada sediakan 2 latihan, kita lihat dulu untuk kita tadabbur Al-Quran bersama-sama. Lihat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menggunakan perkataan al-awwal. Lihat dalam surah Al-Hadid ayat 57 ayat nombor 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Okey. Huwal awwal, dialah yang pertama. Wal akhir, dialah yang terakhir. Wal zahir, dialah yang zahir. Wal batin, dialah yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Subhanallah. Ustaz nak kita faham apa yang kita belajar ada kegunaannya di dalam Al-Quran bila kita sudah faham dan master. Macam itulah. Ataupun dah terbiasa. Kalau ikut ayat ni, ini ayat untuk kita faham sama-sama lah. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia maha mengetahui segala sesuatu. Termasuklah diri Ustaz. Ustaz tahu diri sendiri. Tapi yang lebih mengetahui diri Ustaz adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita semua. Sebab dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Maksudnya yang zahir dia boleh tahu, yang batin pun dia boleh tahu. Subhanallah. Nak pergi lebih terperinci lagi, memang subhanallah, masya-Allah. Sebab sekarang ni kita boleh, pengetahuan kita terbatas kepada apa yang kita nampak sahaja. Apa yang kita tak nampak, kita tidak tahu. Contoh macam bagaimana usus kita beroperasi 24 jam. Kita tak mengawasinya pun. Tapi subhanallah, Allah mengetahuinya. Yang zahir dan yang batin. Faham? Hebat Allah Ta'ala. Okey. Itu apa panggil tadabbur yang pertama. Ada juga perkataan yang seterusnya, penggunaan perkataan thalith. Tengok ayat ni. Besarkan sikit supaya sama-sama boleh baca sekali. Okey, yang belum share kelas ni tolong sharekan dulu supaya kita boleh ramaikan lagi kita punya student-student nak belajar bahasa Arab setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Yallah. Lihat sama-sama. Qala subhanahu wa ta'ala إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ini surah Yasin ayat ke-14.
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ketika mana kami telah menghantarkan kepada mereka isnaini, dua rasul. Fakadzabuhuma, dan penduduk tersebut telah mendustakan kedua rasul tersebut. Fa'azzazna bisalis, maka kami menguatkan, kami telah menguatkan dengan yang ketiga, rasul yang ketiga lah. Perkataan salis tu yang ketiga. Faqalu, mereka berkata, inna ilaikum mursalun. Mereka berkata, kami ni kepada kamu semua adalah orang yang dihantar untuk memberi peringatan, untuk korang semua bertaubat, untuk mengikut suruhan Allah dan Rasul. Begitulah kata-kata Nabi tersebut. Tapi mereka semua mendustakan. Apapun, cerita dia adalah pada salis. Syahid dia. Dia punya apa panggil? Nak bagi tahu perkataan salis, penggunaan nombor susunan itu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi tolonglah ingat-ingatkan, okey, di dalam apa panggil memori anda semua supaya tidak lupa nombor-nombor susunan ini. Harap tak tertukarlah sebab kadang-kadang student tertukar antara salis dengan salasah. Antara isnain ataupun sani dengan isnain. Al-awwal dengan ahad, wahid. So harap tidak tertukar sebab ini penting. Naam. Kalau kita lihat ini, hikmah yang kita boleh pelajari daripada ayat ini, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, adalah kita jangan ikut perbuatan mereka yang akan dibinasakan. Sebab ayat ni belum habis lagi cerita dia. Pada di akhir-akhir, pada ayat seterusnya, kaum yang mendustakan Rasul ni, dia tak nak ambil peluang untuk menerima hidayah, menerima petunjuk. Kaum ni. Sepatutnya macam ni. Kaum ni dia tak nak mengikut petunjuk. Jadi apa jadi pada mereka bila sahabat-sahabat belajar ataupun tadabbur surah Yasin pada ayat yang berikut, kita dapati kaum tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Tamam. Sebab tak mahu ikut kata-kata Rasul. Satu orang je yang selamat. Itu pun bukan daripada penduduk tersebut. Itu daripada kampung luar. Subhanallah. Dia datang kata, hey, kamu kena ikut Nabi ni. Dia bawa berita gembira dan sebagainya kan. Lepas tu dia pula yang kena belasah. Sampailah dia mati. Lepas tu dia nyatakan, wah subhanallah. Kalaulah kaumku tahu apa yang aku dapat dekat akhirat. Nescaya diorang pasti akan beriman. Tapi sebaliknya. Mereka pilih untuk tidak beriman. Yang kaum dia. Dan juga mereka pilih untuk kekal mendustakan Nabi-Nabi. Jadi kita boleh ambil pelajaran daripada ayat ni sebenarnya. Supaya jangan ikut perbuatan mereka. Ada datang berita untuk ikut Nabi, untuk ikut Rasul, untuk ikut perintah Allah. Kita kena segera menyahut. Ustaz cakap untuk diri sendiri. Jangan tangguh-tangguh. Faham? Lagi teruk lagi mendustakan. Betul ni. Tak percaya. Betul lagi bahaya. Faham? Okey, itu cerita pasal hikmah boleh dipelajari daripada ayat ini. Tapi yang paling penting nak bagi tahu, al-awwal dengan al-thalis ataupun lebih tepat lagi nombor susunan ada disebutkan dan dimention di dalam Al-Quran. Okey. Jadi harap sahabat-sahabat tidak lupalah nombor-nombor susunan, ada awal, ada tsani, ada thalis sampailah asyir. Kalau boleh pergi sampai lebih lagi bagus. Okey. Kalau nak belajar, tak silap ada rakaman pada minggu ke 60 lebih kot ataupun tak silap Ustaz 69, 70 macam tu. Sahabat-sahabat boleh ulang tayang rakaman tersebut di YouTube Pusat Ilmu At-Taqwa. Naam. Okey, latihan. Kalau sahabat-sahabat ingat, soalan yang kita nak kena buat adalah
Asyaqqatu fid dauril awal. Okey, rumah apartmen di tingkat yang pertama. Jadi kita sekarang ni nak buat sedikit latihan. Tak tertinggal ni lah pula. Hmm, tinggal nak letak barang. Letak kereta. Okey. Kalau kereta dekat rumah pertama, nak cakap macam mana? 6. Kalau kereta di rumah pertama, kita nak cakap macam mana? Kereta as-sayyarah. Rumah pertama, bait al-awwal. Jadi, as-sayyaratu fil baitil awwal. Okey, sahabat-sahabat teruskan. Rumah kedua, macam mana nak sebut? Tukar kereta betul sikit lah. Yang cantik ke? Masya Allah. Berarti idaman orang-orang yang mengidam. Bukan saya. Okey. As-sayyaratu fi rumah kedua. Macam mana nak sebut? As-sayyaratu fi bait al-thani. Okey, as-sayyaratu fil bait al-thani. Kalau begini, nak sebut macam mana? Kereta di rumah yang ketiga. كيف نقول هذا؟ أحسنت يا أخت لام. نعم. Untuk yang ketiga, as-sayyaratu fil bait al-thalith. Senang je kan? Panas ni. Bait al-thalith. Okey, simple. Naam. Sekarang ni darajah. Contoh macam dalam exam, al-imtihan, kita panggil ni darajah. Tapi sekarang ni okey, ni pelajar. Kita boleh juga kata pelajar di darajah dalam bahasa Melayu ialah panggil apa ya darajah? Level. Ustaz lupa bahasa Melayu dia apa level bukan darajah. Tak tahulah biasanya dalam bahasa bahasa kita kita kata oh dia dapat nombor 1, dia dapat nombor 2, dia dapat nombor 3. Tu kalau bahasa Melayu kita lah kan. Sekolah kalau selalu dekat sekolah selalu ditanya dapat nombor berapa? Oh saya dapat nombor 1 contoh. Kan? Bolehlah kata pelajar ini di nombor 1 tak sesuai lah pula. Tapi yang ni dalam bahasa Arab boleh. At-talibu fi darajah. Darajah apa? Al-ula. Okey. At-talibu fi darajah al-thaniyah. Yang ni, yang ketiga. At-talibu fi darajah al-thalithah. Okey, tak sempat nak tulis ikut ustaz sebut pun boleh lah. Faham? Ya, sebab ustaz nak laju sikit. Sebab kalau boleh nak habiskan semuanya yang muka surat 67 hari ni. Nah, lagi sekali. Apa tadi? Pelajar di bolehlah kata peringkat. Peringkat pertama, peringkat. Nombor lah. Pelajar di nombor 1. Alah, bila dengar bahasa Melayu macam pelik je. Nah. Apa pun, bahasa Arab okey, boleh faham. Maksudnya pelajar tu nombor 1 lah. Tamam. Di tempat ke? Alamak, Ukhti Halimah. Syukran jazilan. Okey. Pelajar itu di tempat ke? Pertama. Okey, Ustaz suka ayat Ukhti Halimah. Naam, di tempat. Di tempat. Nice. Ahsanti.
Pelajar itu di tempat pertama. Pelajar itu di tempat kedua. Pelajar itu di tempat ketiga. Syukran jazilan, Ukhti Halimah Mumtaz. Jadi, pelajar itu di tempat pertama. At-talibu fi darajatil ula. Pelajar itu di tempat kedua. At-talibu fi darajati as-saniyah. Pelajar itu di tempat ketiga. At-talibu fi darajati as-salisah. Okey. Cuma ada beza sikit lah. Tamam. Kalau bait, kan perkataan dia muzakkar. Jadi kita ikutlah nombor susunan tu untuk muzakkar. Bait al-awwal, bait al-thani, bait al-thalith. Tapi sekarang ni darajah. Ada ta marbutah, muannas. Jadi nombor susunan pun ikut juga. Darajah al-ula, darajah al-thaniyah, darajah al-thalithah. Naam. Dapat insyaAllah? Dapat. Naam, sekarang nombor 7. Bahagian ini sangat penting. Kita ambil like 5 dulu. Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan nak tanya, tanya. Adalah 5 minit betul-betul. 5 second yang ni. Baik, ada soalan nak tanya? Sambil-sambil tu ada yang nak tanya soalan, boleh tekan butang reaction dan tolong tekan butang share. Sebar-sebarkan di dalam ruangan grup-grup anda. Cakap, jom belajar bahasa Arab dengan Ustaz Indallah. Kita belajar bahasa Arab percakapan. Naam. Okey, tak ada soalan. Teruskan. Untuk ayat ini, kita nak tahu berapa jumlah satu benda di satu tempat. Okey, untuk ayat ni memang sahabat-sahabat semua boleh kata wajib hafal lah. Okay, supaya kita biasa dengan menggunakan berapa. Ataupun kita nak tahu bilangan. Berapa banyak. Okay, satu benda tu di dalam satu tempat. Ejaan problem. So, okay, tamam. Okay. Jadi nombor 7. Sahabat-sahabat boleh baca dan juga tulis di dalam ruangan komen. Apa tu? Dia punya terjemahan. Kam ghurfatan fi syaqqah. Kam sitaratan fi syaqqah. Kam hammaman fi syaqqah. Kam sajjadatan fi syaqqah. Kam thallajatan fi syaqqah. Jadi agak-agak apa maksud yang nak disampaikan ni? Soalan apa yang nak ditanya ni? Ini soalan adalah untuk tahu berapa banyak bilangan-bilangan benda-benda ni pada satu tempat. Jadi, contoh, kam ghurfatan, berapa bilik? Fi syaqqah, di apartmen. Kam sitaratan, berapa langsir? Di apartmen. Fi syaqqah. Kam hammaman, berapa tandas? Fi syaqqah. Kam sajjadatan, berapa tikar? Fi syaqqah. Kam thallajatan? Fi asyaqqah. Okey, jadi ingin diingatkan pada anda semua juga, selepas kam, kena nyatakan apa yang nak ditahu, apa benda yang nak tahu bilangan dia. Contoh kita tanya berapa. Berapa apa tu, macam barang-barang tu kena letaklah. Kam salajatan, dan dianya berbaris atas. Kam ghurfatan, kam qalaman, kam kitaban dan sebagainya lah. Okey. Di sini ada 3 katil di dalam bilik. Soalan apa yang kita nak tanya? Biar Ustaz bagi tahu bahasa Arab.
Berapa katil di dalam bilik? Cuba semua tolong tulis dalam ruangan komen. Bahasa Arabnya bagaimana? Ustaz minta maaf kalau terlajukan banyak. Sampai, Ustaz laju sangat, tak sempat nak type. Tak habis type lagi dah. Kena delete semuanya. Terus masuk bahagian ni pula. Okey, Ustaz minta maaf kalau laju sikit. Memang niat nak habiskan muka surat ni hari ni, kalau boleh. Nah, jadi bagaimana? Kita nak tanya berapa katil di dalam bilik? Sebab katil ada 3 di sini. Jadi soalan kita nak tanya adalah berapa katil di dalam bilik. Biar Ustaz tolong. Kam katil fi bilik. Isi tempat kosong. Bukan. Ustaz tak minta jawapan. Ustaz minta tolong tulis Arab. Macam mana nak tulis berapa? Betul. Tapi Ustaz tak nak tulis bahasa Melayu. Ustaz nak, okey. Syukran ya Akhtar Zainab. Jamil. Itu jawapan dia. Kam sariran fil ghurfah. Okey. Sebab soalan begini penting untuk kita tahu cara bertanya yang betul. Okay, sebab tu minta hafal. Kam ghurfatan fi syaqqah, kam sitaratan fi syaqqah, kam thallajatan fi syaqqah. Jadi macam mana kita nak tanya kalau berapa katil dalam bilik? Kam sariran fil ghurfah. Kam sariran fil ghurfah. Saya tak minta jawapan. 6. Okay. Sekarang, cuba anda fil fasli. Okey, itu untuk bukan dalam gambar. Sekarang ni, perkataan, Ustaz bagi, ada 4 buku dalam beg. Tamam. Soalan yang kita nak tanya adalah berapa buku di dalam beg. Tolong tukarkan berapa buku di dalam beg kepada bahasa Arab. Naam. Sambil-sambil ada yang tengah cuba buat, jangan lupa kongsikan live ini pada yang lain-lain. Mudah-mudahan ramai lagi boleh ambil manfaat kelas ni. Bagus, ada tadabbur, ada latihan. Naam. Okey, bagus. Masya-Allah Ukhti Dewi, ahsanti. Kam kitaban fi al-haqibah. Bagus Ukhti Dewi. Kam kitaban, berapa buku fi di haqibah, beg. Bagus. Kam kitaban fil haqibah. Ahsanti. Ni jawapan dia senanglah. Kam kutub fil haqibah. Kam kitaban fil haqibah. Jawapan yang paling betul adalah kita guna mufrad selepas kam. Kam kitaban fil haqibah. Kalau jawapan, contoh 4 buku, baru kita guna fil haqibah dalam beg 4 buku. Arba'ah kutub. Kam kitaban fil haqibah. Okey, cantik. Masya Allah, bagus. Semua sudah faham, alhamdulillah. Yang terakhir, sahabat-sahabat cuba buat. Sini ada 6 kereta. Sini sekolah. Soalan apa kita nak tanya? Ustaz tak nak bagi dia punya bahasa Melayu. Sahabat-sahabat sendiri cuba buat. Harap tak tertukar. Berapa sekolah dalam kereta? Jangan, tu salah tu.
Okey. Macam mana ni untuk yang ni? كيف نقول باللغة العربية؟ أحسنتِ يا أختنا, mumtaz. Kam, berapa? Sayyaratan, kereta. Fil madrasah, di sekolah. Kam sayyaratan fil madrasah? Kam sayyaratan fil madrasah? Kam sayyaratan fil madrasah? Berapa kereta di sekolah? Naam. Yujad soal, ada soalan? Kalau tiada soalan, mari kita pergi ke 8, 9, 10. InsyaAllah habis sudah. Naam. Okay, untuk 8 dan juga Ukhti Dawi punya jawapan bagus. Kam sayyaratan amamal madrasah? Berapa kereta di depan sekolah? Bagus. Setuju, saya setuju dengan Ukhti Dawi punya jawab soalan. Alif di hujung perkataan untuk kitab ya Ustaz. Ha, betul tu. Kitaban. Kam kitaban. Kam sayyaratan fil madrasah, kam sayyaratan fil madrasah. Okey, bagus. Perasan tak yang ni ta marbutah untuk Ukhti Zainab? Tan dia tak ada alif. Sebab bukan semua yang ni ta marbutah dikecualikan lah daripada tanwin baris atas yang kena letak alif. Tamam? Okey. Sekarang 8 dengan 9 ini penting. Wallahi penting. Semua penting. Mohon dihafal ayat apa ni? Mulakhas tarakib ni 110 ni memang wajib hafal lah. Naam, wajib hafal. Sebab apa wajib hafal? Sebab penting. Macam mana nak penggunaan ayat-ayat ni dalam kehidupan seharian kita ni memang selalu digunakan lah. Lagi-lagi 7 dengan 8. 8 dengan 9. Sebab 8 dengan 9 nak menyatakan keberadaan satu benda pada kita. Okay. Contohnya kalau perkataan tu muzakkar dan muannas macam mana. Okey, jom kita lihat. Ladaina baitun jamilun. Ladaina furdun jamilun. Ladaina sakhanun jamilun. Nampak? Maksudnya apa tu? Kami ada rumah yang cantik. Kami ada ketuhar yang cantik. Kami ada sakhan yang cantik. So, penggunaan ni penting. Sama jugalah untuk yang seterusnya. Kalaulah perkataan itu perempuan, penggunaan dia begini. Contoh nak bagi sifat kan. Ladaina syaqqatun jamilatun. Ladaina sajjadatun jamilatun. Ladaina ghurfatun jamilatun. Tamam? Yang ni kami ada apartmen yang cantik, sejadah tikar yang cantik, bilik yang cantik. Ada latihan tak jadi untuk ayat 8 dengan 7 8 dengan 9 ni mohon untuk sahabat-sahabat faham dengan terbaik insya-Allah. Naam. Okey. Oh, ada banyaklah pula. Okey, yang untuk tadabbur ini Ustaz tinggalkan dahulu, tamam. Kita terus pergi dekat nombor 10. Nombor 10 ni 10 minit terakhir ni adalah sprint untuk kita betul-betul faham sama-sama. Sebab latihan ini penting. Alif lam, bukan alif lam, alif yang dekat atas tanwin tu, dekat hujung. Okey. Macam kam kitaban. Kitaban. Okey, dekat nombor 10 ni adalah kita nak tanya dalam bahasa Inggeris which. W-H-I-C-H. Dan which ni paling boleh kata mencabar kepada pengguna-pengguna bahasa Melayu. Ataupun orang yang dah sebut dengan kata-kata Melayu. Sebab which bila tukar bahasa Melayu ialah yang mana satu. Jadi 3 perkataan.
Padahal perkataan dia satu je. Okay. Which. W-H-I-C-H. Masya Allah. لدينا خبر مقدم بيت مبتدأ مؤخر. أيوه. جميل. Dan apa nama yang Ustaz ingin maksudkan tadi tu, pengguna bahasa Melayu akan merasa susah nak menggunakan ayat ni bila nak tukar bahasa Arab. Sebab dia kena pindah sana, pindah sini, pindah situ, pindah sana sikit. Nah, apa maksud Ustaz? Cuba terjemahkan fi ayyi dawlin syaqqah. Cuba terjemahkan fi ayyi ghurfatin as-sallajah. Tolong terjemahkan juga fi ayyi baitin al-ghurfah. Okay. Untuk senang penterjemahan, biar Ustaz tolong letak nombor dia. Bila letak nombor, barulah senang nak terjemahkan. Oops. Kalau nak terjemah nanti, start dengan nombor 1 dulu. Dua. Tiga. Empat. Beginilah susunan kalau ditukar ke bahasa Melayu terjemahan yang cantik. Kalau yang bunyi macam bangla-bangla sikit, ada juga. Tapi macam ni lah. Satu. Satu yang tu. Ikut macam biasa dah. 2, 3, 4. Tak tahulah sebab boleh terjemahkan ke tak. 6. Di tingkat yang manakah apartmen itu? Oh, pandai Ukhti Dawi. Di tingkat mana apartmen itu? Cantik Ukhti Radin. Masya Allah, bagus. Banyak yang hebat-hebat. Di mana tingkat apartmen? Di mana tingkat apartmen? Ukhti Zainab. Di mana tingkat lah? Di mana tingkat apartmen? Di mana tingkat apartmen? Rupanya ada juga susunan lain macam Ukhti Dawi buat. Saya suka. Dengan Ukhti Radin. Okay, dia mulakan D. D. Lepas tu dia kata tingkat. Lepas tu dia letak yang mana satu. Lepas tu dia letak apartmen itu di belakang sekali. Nombor 4. Oh, mana saya punya ni? Okey, 4. Okey, untuk yang ni di tingkat nombor 2 yang mana satu apartmen itu. Ni untuk Ukhti Radin dan juga Ukhti Dawi punya susunan. Kalau Ukhti Zainab tadi ikut susunan buku ni. Di mana tingkat apartmen? Tengok tu terjemah bahasa Melayu jadi nampak, oh ya, apa ni? Tak faham. Di mana tingkat apartmen itu? Di mana tingkat apartmen itu? Okey, cantik. Ataupun kalau cantik, macam nombor 1 ni, apartmen itu di tingkat yang mana satu? Okey, apartmen itu di tingkat yang mana satu? Ataupun apartmen itu di yang mana satu tingkat? Contoh. Ataupun nak buat macam susunan Ukhti Dawi dan juga Ukhti Radin boleh. Di tingkat yang mana satu apartmen itu. Jadi ni satu nombor-nombor ni yang sahabat-sahabat lihat ni adalah susunan untuk kita terjemahkan bahasa Melayu yang boleh difahami. Tamam? Tapi
Kalau terjemah direct untuk macam ni, memang tak nampak lah maksud dia macam mana. Sebab memang lari. Tengok di mana satu tingkat apartmen, di mana satu tingkat apartmen. Dia macam tak kena lah. Apa pun harap sahabat-sahabat faham bagaimana nak buat. Sebab sekarang ni kita nak buat soalan. Kita ada dua barang. Betul tu bahasa Melayu agak keliru. Tapi bahasa Inggeris direct je. Uh, the apartment, which floor is the apartment? Which floor is the apartment? Which floor? Now, which floor is the apartment? Bahasa Inggeris direct. Bahasa Melayu pun direct juga tapi nak kena tukar sikit lah dia punya susunan. Naam. Sekarang ni kita ada qalamun, kita ada haqibatun. Tamam. Yang mana satu bilik peti sejuk. Okey. Sekarang ni kita nak buat latihan. Dalam latihan ni sahabat-sahabat perlu buat agak-agak perlu buat apa? Di mana satu beg pen itu? Ataupun dalam bahasa Melayu kita, ya, betul lah tu macam tadi. Ataupun pen itu di beg mana satu? Tamam, pen itu di beg yang mana satu? Tamam. Ataupun di mana satu beg pen itu? Cuba buat dalam bahasa Arab, Ustaz nak tengok. So, ini latihan terakhir kita. Syukran Ukhti Kamsih kerana share live kami. Masya Allah. Yang belum share, share juga. Nah. يلا 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 كيف نقول هذا؟ Dah cuba dah buat? Tak nak dengar dah. Ana uridu an asma'. Belum ada jawapan lagi. Okey, Ustaz tolong. Fi ayyi haqibatin al-qalamu. Cuba sebut. Fi ayyi haqibatin al-qalamu. Fi ayyi haqibatin al-qalamu. Masya Allah Ukhti Zainab Baharuddin. Ahsanti. Masya Allah Ukhti Halimah Jamil Jiddan. Fi ayyi haqibatin al-qalamu. Okay, next question. Cuba buat yang ni pula. Jadi jawapan kalau ikut soalan tadi tu, al-qalamu fil haqibah as-salisah. Pen itu di apa nama di beg yang ketiga. Apa pun kita jawapan tak mahu, kita nak tahu bertanya. Okay, lelaki. Soalan dia adalah lelaki itu di rumah yang mana satu? Ataupun di rumah yang mana satu lelaki itu? Cuba buat. Nah. Terus, bismillah. Lelaki itu di rumah yang mana satu? كيف نقول باللغة العربية؟ So, macam tadi juga. Fi ai rumah. Apa yang Ustaz takut sudah terjadi. Fi ai rajulin al-baitu. Di mana satu lelaki rumah itu? Macam mana tu? Rumah itu di mana satu lelaki? La, bukan begitu. Lelaki itu di rumah mana satu? So, fi ai baitin al-rajulu. Okey, yang lain semua bagus. Masya Allah. Tak apa, boleh cuba lagi kan? Naam. Boleh cuba lagi. ليس مشكلة. Salam. Fi ayyi baitin ar-rajulu. Simple je. Yang terakhir. Tertukarlah kot. Agak-agak nak tanya apa? Di mana satu sekolah cikgu itu? Naam.
Yang terakhir di mana satu sekolah cikgu itu. Ataupun cikgu itu di sekolah yang mana satu. Naam, fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Macam mana? Fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Cuba sebut. Fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Oh, ni mudarrisatu cikgu perempuan. Naam. Al mudarrisu cikgu lelaki. Fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Tamam? Fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Fi ayyi madrasatin al mudarrisatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sudah selesai apa panggil muka surat yang ke-87 87 67 67 kan 67 Jadi sebelum kita selesaikan pembelajaran, ada soalan tak yang ikhwah semua nak tanya? La yujad? Tamam. Idza la yujad, insya-Allah nakhtim bihadzal qadar. Okey, kalau tak ada soalan insya-Allah kita punya kelas sampai sini sahaja dahulu. Tamam. Kita sudahi kelas dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan ya ikhwanana, ila liqa'i wa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu